Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama Cikgu Ernie dan sahabat cikgu. Saya Bubu Aini. Akan belajar unit 2, pengenalan kepada reka bentuk. Sebelum kita mula pelajaran, apa kata kamu keluarkan buku teks kamu dan rujuk muka surat 14 hingga 19. Apa yang kita akan pelajari dalam pengenalan kepada reka bentuk? Terdapat 3 komponen iaitu standard pembelajaran 2.1.1 menerangkan maksud reka bentuk berdasarkan contoh produk yang sedia ada. 2.1.2 mengenal pasti kepentingan reka bentuk dalam kehidupan kita. Dan 2.1.3 membincangkan laluan kerjaya dan juga pekerjaan dalam reka bentuk. Kamu dah bersedia? Jom kita belajar. Jom kita lihat di sekeliling kita. Sekeliling kita terdapat pelbagai bangunan dan setiap bangunan itu mempunyai reka bentuk yang berbeza. Contohnya, hari ini kita dihidangkan dengan makanan dan makanan kita dan juga bentuk-bentuk pinggan mangkuk dan juga gelas sudu garpu juga mempunyai reka bentuk yang berbeza. Kenapa ya perlu ada reka bentuk yang berbeza dalam kehidupan kita? Jom kita pelajari dengan lebih mendalam. Reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan kita. Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Di dalam buku teks kamu terdapat 3 jenis reka bentuk yang dinyatakan. Yang pertama adalah reka bentuk gelas. Yang kedua, reka bentuk pakaian. Dan yang ketiga, reka bentuk kuih. So, apa perbezaannya? Mari kita lihat kenapa gelas mempunyai pelbagai reka bentuk. Reka bentuk tersebut dicipta bagi memudahkan kita untuk kehidupan seharian kita. Sebagai contohnya, jika kita mempunyai gelas yang berkaki, kita boleh memegang di bahagian kakinya untuk minum. Selain itu, kenapa ada gelas yang panjang? Mungkin gelas yang panjang untuk meletakkan air yang lebih banyak di dalam gelas tersebut. Kenapa gelas itu mempunyai bentuk ataupun corak? Supaya ia tidak licin dan memudahkan kita untuk memegang gelas. Jadi, setiap gelas yang berbeza mempunyai reka bentuk dan fungsi yang berbeza bagi memudahkan kehidupan kita. Dan yang kedua, reka bentuk pakaian. So, macam hari ini cikgu pakai baju, kurung dan juga tudung. Dan kamu boleh lihat terdapat pelbagai jenis pakaian. Sesuai tak agaknya kalau cikgu nak pergi berjoging atau bersukan dengan menggunakan pakaian baju kurung? Itu tak sesuai kan? Jadi kita lebih sesuai untuk memakai pakaian seperti seluar dan juga baju t-shirt yang menyerap peluh dengan lebih baik supaya memberi keselesaan kepada kita untuk bersenam. Dan yang ketiga, reka bentuk kuih. Sebut pasal kuih, pasal apa perut cikgu? Kuih ada macam-macam jenis. Ada yang bentuk bulat. Apa ya kuih bentuk bulat? Kuih donat. Kuih apa lagi bulat? Bagus, pandai. Kita juga ada kuih yang berbentuk petak. Contohnya macam tepung talam, seri muka. Dan ada juga kuih yang berbentuk ataupun berbungkus seperti kuih koci, kuih
kuih pulut panggang dan pelbagai macam lagi. Okey, kenapa kuih tersebut mempunyai bentuk yang berbeza? Kerana ia mempunyai impak pada kehidupan kita. Jom kita jawab kuis. Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Rekaan sesuatu projek yang berpandukan tema yang diberikan. Pakaian yang digunakan dalam bengkel RBT. Cara penggunaan alatan semasa melakukan aktiviti. Jawapannya corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Kita akan belajar tentang kepentingan reka bentuk. Terdapat 4 kepentingan yang dinyatakan di dalam buku teks kamu. Yang pertama adalah memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Sebagai contoh, dompet ini. Dompet ini adalah bersesuaian untuk meletak duit dan juga wang shilling. Tapi ia tidak sesuai untuk diletakkan buku sebab ruangnya lebih kecil. Jadi kamu memerlukan beg yang lebih besar untuk meletakkan buku dan juga buku teks kamu. Okey, yang kedua, membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Sebagai contohnya, kita ada periuk nasi ceret air. Jadi untuk kamu masak, kamu masukkan air ke dalam ceret air dan kamu tekankan switch dan ia akan masak. Apabila siap, dia akan terberhenti sendiri. Begitu juga dengan mesin pembuat kopi dan pelbagai lagi produk. Yang ketiga, ia dapat menjimatkan masa. Sebagai contoh, kalau dulu kita naik kereta api menggunakan arang batu, so lebih lambat kereta api itu bergerak. Tapi kalau kita menggunakan ETS, military, lebih laju dan lebih menjimatkan masa. Dan yang keempat, ia dapat memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Contohnya, kita ada pelbagai jenis dan pelbagai rekaan kasut. Jadi ada yang kasut tumit tinggi, ada kasut yang tumit rendah, ada kasut yang boleh berlari, ada kasut yang sesuai untuk masuk ke dalam hutan. Kerana setiap kasut ini mempunyai perbezaan. So, kalau kita ada banyak dan berkemampuan, kita bolehlah membeli ikut cita rasa dan kemampuan kita. Okey, jom kita jawab kuis. Pilih kepentingan reka bentuk dalam kehidupan. Membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Kerjaya pilihan saya. Okey, kemahiran berreka bentuk menyediakan laluan kerjaya dan pekerjaan di dalam bidang reka bentuk. Cuba kamu berikan contoh kepada cikgu, apa contoh-contoh pekerjaan di dalam bidang reka bentuk? Bagus. Satunya adalah pereka grafik, pereka fashion, juru animasi, arkitek dan pelbagai lagi pekerjaan. Okey, jom kita jawab kuis. Orang yang mempunyai kerjaya sebagai tukang masak di restoran atau hotel, juru animasi, reka fashion, chef ataupun reka landscape. Chef, orang yang mempunyai daya kreatif bagi mereka, watak dan membuat cerita seperti kartun dan sebagainya. Juru otomotif, juru animasi, arkitek ataupun pereka landscape. Juru animasi.
Cikgu Ernie dan Bubu Aili berharap kami dapat membantu kamu dapat menerangkan maksud, reka bentuk dan contoh dengan jelas. Dan yang kedua, kamu dapat mengenal pasti kepentingan reka bentuk di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, jika kamu meminati bidang kerjaya dalam reka bentuk, kamu mempunyai laluan ataupun misi yang jelas dalam pekerjaan dan juga laluan kerjaya reka bentuk dan teknologi. Sampai berjumpa lagi bersama kami di dalam pengenalan kepada reka bentuk bahagian 2.